Ramai di antara kita sebelum ini ya tidak tahu tentang tarikh yang sebenarnya peristiwa hijrah ini. Kerana selama ini kita beranggapan, kita mendengar cerita bahawa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah jatuh pada bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke kota Madinah bukanlah pada bulan Muharram. Bukan. Apa yang saya nak katakan di sini adalah ramai di antara kita yang agak keliru tentang hijrah ini. Ya. Bila ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ramai di antara kita sebelum ini ya tidak tahu tentang tarikh yang sebenarnya peristiwa hijrah ini. Kerana selama ini kita beranggapan, kita mendengar cerita bahawa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah jatuh pada bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke kota Madinah bukanlah pada bulan Muharram. Bukan. Jadi kalau bukan pada bulan Muharram, Ustaz, bila ke masanya? Sejarah telah menceritakan, ya. Sejarah telah menceritakan kepada kita bulan dan tarikh yang sebenarnya penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke kota Madinah. Teruskan menonton, insya-Allah kita akan terangkan selepas ini. Bertemu kembali. Jadi bulan apakah berlaku hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke kota Madinah? Bulan itu adalah bulan Safar, bulan Nabi berhijrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula berhijrah pada sekitar malam 26 Safar pada tahun ke-14 selepas dilantik menjadi nabi, bersamaan 12 September 622 Masehi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah dengan tujuan untuk menyelamatkan iman dan dengan tujuan juga untuk menambah kekuatan, ya, kerana umat Islam ketika itu telah dikepung oleh kafir Quraisy, ya, dihina, disiksa dan sebagainya. Maka oleh kerana itulah Nabi membuat keputusan, ya, untuk berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah, ya, dan seterusnya para sahabat semuanya berhijrah juga turut serta kepada Nabi daripada Mekah ke kota Madinah. Jadi kenapakah bulan Muharram ini dikatakan bulan hijrah? Ceritanya begini para penonton sekalian. Bulan Muharram ini adalah bulan yang pertama dalam kalender Islam. Ya, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada lagi tarikh ataupun kalender Islam, ya. Tapi di waktu pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab Amirul Mukminin ketika itu, maka sebagai menghormati bulan Muharram, maka bulan Muharram telah dipilih sebagai permulaan tahun baru Islam, ya, oleh Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, radhiyallahu an. Pada ketika itu, maka inilah peristiwa inilah yang mana telah menjadi sejarah. Di bulan Muharram kita mengingati tahun hijrah Nabi. Di bulan Muharram kita mengingati tahun hijrah Nabi, yang mana hijrah Nabi bermula pada bulan Safar, ya,
yang mana Nabi Muhammad SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian bersama juga dengan Abdullah bin Uraikid Al-Laisi sebagai Abdullah Uraikid, ya, Al-Laisi ini adalah sebagai penunjuk jalan, kerana tahu jalan, ya, jalan yang shortcut ataupun yang selamat, yang tersembunyi daripada dikejar oleh kafir Quraisy adalah Abdullah, ya, Abdullah bin Uraikid sini. Dia tahu jalan-jalan yang mana jalan ini boleh jalan selamat, yang mana jalan ini susah nak diekori ataupun dijejaki oleh kafir Quraisy, yang mana kafir Quraisy mengejar Rasulullah dan para sahabat yang berhijrah ke Madinah dengan tujuan untuk membunuh, ya, dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dalam sejarah dikatakan Abdullah, ya, Abdullah ini tadi diupah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai penunjuk jalan pintas dan jalan selamat menuju ke Madinah, walaupun ketika itu Abdullah ini belum lagi memeluk agama Islam dan masih lagi memeluk agama orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Maka berjalanlah Nabi SAW daripada Mekah ke kota Madinah, dan sebelum itu Nabi Muhammad SAW pada satu hari bulan Rabiul Awal, Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, bermalam di Gua Sur. Inilah peristiwa Gua Sur, ya, yang banyak kenangan dan banyak keajaiban berlaku di gua ini. Nabi Muhammad SAW bermalam di Gua Sur, ya, Gua Sur, satu gua yang telah ditunjuki oleh seorang yang telah diupah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu kita sebut tadi Abdullah itu tadi. Dan pada malam itu Rasulullah bermalam di situ dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan tujuan Rasulullah bermalam di Gua Sur ini adalah untuk mengelak daripada dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, yang mana orang-orang kafir Quraisy dengan beberapa askarnya yang gagah perkasa datang mencari Nabi Muhammad SAW dengan tujuan, dengan niat untuk membunuh Nabi. Tetapi Allah Maha Kuasa, ya, Allah Maha Kuasa, Allah selamatkan Nabi kita Muhammad SAW ketika itu dengan Sayyidina Abu Bakar, ya. Maka bermalamlah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, yang mana tercatat dalam sejarah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar bermalam selama 3 hari, ya, 3 malam di Gua Sur itu. Dan selepas itu Rasulullah pun dan Sayyidina Abu Bakar pun kembali bermusafir menuju ke Madinah. Baginda tidak memilih jalan biasa, tetapi sebaliknya baginda menuju ke selatan Mekah. Ini kerana baginda menyadari bahawa risiko yang sangat tinggi buat mereka di laluan tersebut, yang pastinya kaum musyrikin Quraisy sedang menunggu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Maka seterusnya pada 8 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah tiba di Qubah. Qubah ini apa, tuan-tuan? Qubah ini adalah satu tempat sebelum sampai ke Madinah. Semasa Nabi Muhammad SAW berada di Qubah, maka baginda telah membuat satu masjid yang bernama Qubah, ya, masjid yang bernama Qubah. Itulah masjid yang pertama yang dibuat sebelum Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah. Kemudian pada 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW pun telah sampai ke Madinah ataupun Yathrib, ya, nama ketika itu Yathrib. Dan baginda telah disambut baik, ya, dengan penuh kesyukuran, dengan penuh kegembiraan oleh orang-orang Ansar
sahabat Nabi Muhammad SAW yang berada di Madinah. Ya, alhamdulillah.